Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehingga ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita bertemu berbicara tentang adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali, apa khabar kita semua dalam Ramadan al-Mubarak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk memperbanyakkan amal salih sepanjang bulan Ramadan ini. Baik, pada malam ini tanpa melengahkan masa, kadang kita tazkirah malam ni tak lama, sekadar kira-kira tazkirah selepas tarawih lah. Biasa kita tazkirah lepas tarawih ni tak boleh lama, tak nak moreh pula lepas daripada ni. Bagi yang nak moreh lah, bagi yang tak moreh mungkin nak berehat setelah daripada berdiam dalam Ramadan. Moga-moga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, adab kita hari ini kita berbicara tentang adab-adab Islam, iaitu adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya kita untuk bersama bertemu dengan baginda dan betapa agungnya kenikmatan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakan daya kita sebagai umat akhir zaman, jarak masa kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agak jauh. Kita berada jarak masa lebih daripada 1000 tahun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadikan hati kita bahagia dan juga hati kita gembira adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum fil haud, bahawa Nabi akan menunggu kita di kolam baginda di hari akhirat kelak, dan di saat itu berbahagialah orang yang hidup di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rugilah orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam hadis baginda menyebut bahawa apabila Nabi berada di kolam baginda menanti umatnya, tiba-tiba ada datang sekumpulan manusia nak datang minum air dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dihalau oleh para malaikat. Nabi kata umatku itu. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala ataupun dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, kamu tak tahu apa yang telah mereka adakan setelah daripada kamu. Jadi hadis ini memberikan satu janji bahagia kepada pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi akan menunggu umatnya di akhirat nanti, dan Nabi akan memberikan minum kepada umatnya, orang yang hidup di atas sunnah baginda. Nabi akan bagi minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa melengahkan masa, kita berbicara tentang adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya kita boleh bagi kepada 4 perkara asas. Kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita boleh bagi kepada 4 perkara asas. Yang pertama, keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada Nabi sebagai dia tu Nabi kita, dan kita mentaati perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah
kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keimanan. Yang kedua, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah mengagungkan Nabi. Memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah larangan atau tidak memuja Nabi lebih daripada sepatutnya, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, la tafruni kama ataratin nasara al-masih ibn Maryam, jangan kamu puja aku sebagaimana orang Nasrani memuja Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi 4 perkara ni kita akan sentuh secara ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu asbab kita ni nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan Al-Quran, dengan amal ibadah yang lain. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, yang pertama, keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni adalah cerita yang paling utama. Apabila kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ini adalah hak yang paling utama Nabi ke atas umatnya. Hak yang paling utama dan adab kita sebagai umat yang paling utama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mereka menyenaraikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada orang yang paling berpengaruh di dunia. Malah ada orang yang membaca buku sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang sangat-sangat rugi. Malah mendahului orang-orang yang rugi adalah keluarga Nabi sendiri, ada yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat ni alhamdulillah, walaupun kita ni berjauhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita melafazkan ucapan yang paling agung, iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah Muhammadur Rasulullah. Seandainya ada orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang mencari selain daripada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Islam yang telah diajarkan sejak daripada awal lagi, dan siapa yang mencari selain daripada Islam tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata dalam surah Al-Fath ayat 13. Dalam surah Al-Fath ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami akan menyediakan baginya azab yang azab api neraka. Ini adalah adab kita yang pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar melafazkan dengan lisan,
Orang kata, oh aku beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amantu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu. Bahawa kita ni beriman dengan Nabi ada package. Package apa? Risalah. Beriman dengan Nabi bererti kita mengakui dia adalah Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda menerima wahyu dan wahyu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada umatnya, maka itulah inti kepada keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Nabi hanya suka kepada kelahiran Nabi, hanya suka kepada selipar Nabi, hanya suka kepada ridat Nabi sebagai contoh, hanya suka kepada jenis-jenis makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang dikatakan makanan sunnah, tetapi mereka meninggalkan inti yang paling utama. Inti yang paling utama daripada keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Risalah. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, itu adalah inti kepada kerasulan. Inti kepada kerasulan, iaitulah risalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apabila kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti menerima package yang Nabi bawa ni. Nabi sampaikan kepada kita risalah Nabi. Bagaimana Nabi perintahkan kita salat, kita kena salat. Bagaimana Nabi perintahkan kita supaya berpuasa, maka kita berpuasa. Macam mana cara Nabi berhaji, maka kita ikut cara Nabi. Pasal apa? Itu adalah kandungannya risalah. Risalah itu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah inti ataupun kandungan risalah atau yang memegang, yang menjaga risalah Nabi ini ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Selama kamu beriman atau berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasul. Pasal apa? Dua inilah yang menjaga risalah Nabi. Allah Azza wa Jalla telah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan az-zikra dan kamilah yang akan menjaganya. Begitulah juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rijalul hadis. Ahlul hadis yang mengembara, menyalin, mencatat, mengumpulkan hadis-hadis, menapis pula sehingga akhirnya kita menepis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bukan daripada baginda. Jadi keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada package ni. Bukan sekadar kita gembira, ada orang gembira dengan Nabi. Itu bab kita akan bincangkan selepas daripada ni dalam keadaan dalam bab yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut tadi, itulah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ni ialah keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan kepada Nabi diiringi dengan keimanan kepada risalah, inti kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi datang kepada kita bukan sekadar datang saja nak jadi model. Oh ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sanjung, kemudian gini-gini. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita sebagai utusan Allah. Apa makna Rasul? Rasul ni, kalimah Rasul pun berarti membawa risalah. Apa maksud risalah? Risalah adalah message. Sebab tu dalam bahasa Inggeris dipanggil messenger yang membawa message. Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang diutuskan membawa message Allah kepada sekalian manusia. Jadi kita lah ni, kita tak pernah jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Mana ada orang manusia mana yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada.
Tak ada orang pun bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tahu apa yang Allah Ta'ala nak kepada hamba-Nya, tahu apa yang Allah Ta'ala tak suka, tahu tentang apa nanti ganjaran di akhirat sana, nak bagi syurga, nak hukum dengan neraka. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ni tidak sia-sia. Ma khalaqta hadha batila. Allah tidak ciptakan seluruh alam semesta ni dengan sia-sia. Ada maksud, tujuan. Tapi bagaimana kita nak tahu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah memilih dari kalangan manusia-manusia yang dia suka dan dia redha, lalu Allah Azza wa Jalla melantik mereka menjadi utusannya. Allah hantar message. Allah hantar message. Kalau kita ini dapat satu message daripada presiden mana? Daripada King Salman sebagai contoh. Message daripada raja, tuanku, sultan, yang di Pertuan Agong. Oh, kita rasa bahagia. Siapa yang bawa message tu? Kita pun rasa terima kasihlah begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi terletak pada risalah Nabi. Sebab itu Nabi membawa kitab yang terbaik, Al-Quran. Nabi diberikan umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nahnul akhiruna fid dunya al-awwaluna al-maqtiyu alaihim yaumal qiyamah. Kita ni kalau ikut susunan manusia yang terakhir. Mendahului Nabi Muhammad, ada dulu lagi Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, siapa 25 rasul. Kemudian ada 120,000 nabi-nabi lagi. Nabi Muhammad yang terakhir dan penutup sekalian Nabi. Nabi kata, nahnul akhiruna fid dunya al-awwaluna al-maqtiyu alaihim yaumal qiyamah. Yang terawal yang akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, diadili oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi ingat bahawa bila kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang paling utama ialah beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, setelah keimanan kepada risalah, mengiringi poin yang pertama ni ialah bukan sekadar beriman dengan risalah. Oh betul, memanglah Nabi suruh, memanglah ini sunnah Nabi. Dan mengiringi keimanan dengan risalah ialah ketaatan kepada Nabi. Iaitu apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggal. Maka termasuk keimanan kepada Nabi ialah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Nabi, melazimi sunnah Nabi dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini termasuk dalam keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Bila kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, tu baca tiap hari tu baca. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kita minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Mana jalan ni? Nabi lah jalan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai utusan Allah, membawa risalah, memandu dan memimpin kita kepada apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Nabi lah jalan yang kita nak minta setiap hari paling kurang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan Nabi lah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah memberi petunjuk. Wa innaka latahdi. Kamu memberi petunjuk ila siratim mustaqim. Kamulah yang memandu. Maknanya kalau ada orang yang minta dengan Allah 17 kali sehari jalan yang lurus, tiba-tiba datang kepadanya sunnah Nabi, lalu dia tinggalkan sunnah Nabi, maka dia telah mendapat apa yang dia minta, cuma dia yang tak terima apa yang diberikan kepada.
Yang kita bimbang yang tu ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bimbang, kita ni nak minta dengan Allah. Bila Allah bagi, kita tak terima. Dr. Zakir Naik pernah ditanya, atau dalam sesi soal jawab dia dengan seorang wanita Hindu. Dia kata dalam Hindu ada Nabi yang terakhir yang ditunggu-tunggu sebagai Kalki Autar. Cuma dia kata, kamu baca kitab kamu, siapa yang kamu tunggu tu? Dia kata kami tu tunggu lagi. Kata Dr. Zakir Naik, jangan kamu maka tidak ada lagi alasan kepada kamu. Apabila Allah atau Tuhan sebenarnya telah mengutuskan Rasul yang terakhir itu, tapi kamu yang tidak beriman kepada dia. Jadi lebih kurang yang kita kata, kita nak minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba datang kepada kita petunjuk Nabi SAW, lalu kita tak beramal dengannya atau kita tak mengikutinya, maka risalah itu sudah menjadi satu hujah ke atas kita dan kita saja yang tidak mengikuti. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla mentaufikkan kita untuk beramal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi. Apa saja sunnah yang kita tahu benda ni Nabi buat, kita pun seronok nak buat. Walaupun kita kata cara makan kurma sekalipun, kadang-kadang kita terlupa. Nabi SAW pernah makan kurma dan kemudian Nabi ambil biji kurma tu dengan belakang jari dia. Bagaimana baru ni ada yang di-share. So bila kita tahu Nabi pernah buat kita pun seronok kalau kita nak amalkan apa yang kita tahu datang daripada Nabi SAW. Pasal apa? Pasal inilah dia jalan. Semua yang Nabi ajar adalah wahyu daripada Allah. Jadi, siapa yang nak mendapatkan sesuatu yang Allah redha, siapa yang nak mencari apa yang Allah suka, tidak dapat tidak. Jalan yang paling benar ialah mencari melalui jalan Nabi SAW, kerana baginda lah yang paling tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Bukankah ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian seorang tu berazam nak solat malam tak tidur, yang kedua pula nak puasa tiap-tiap hari, yang ketiga pula tak nak kahwin sebab nak ibadat je. Lalu tiba-tiba perkataan mereka didengari oleh Nabi SAW dan Nabi berkata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, apa halnya sebahagian daripada kaum itu berkata begini dan begitu. Demi Allah, aku ni orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku salat, aku tidur, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku mengahwini wanita. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Jadi Nabi SAW ni, dialah orang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling Allah sayang dan orang yang paling tahu apa yang Allah suka. Nabi SAW. Sebab tu kalau Nabi tak ajar kepada kita sesuatu perkara, ketahuilah bahawa dia bukan termasuk dari apa yang Allah Ta'ala suka. Sebab kalau benda tu Allah suka, pasti Nabi dah ajar kepada kita. Mustahil sifat Nabi sebagai seorang Nabi yang amanah, yang menyampaikan risalahnya, yang telah melunaskan tanggungjawabnya, mustahil pada Nabi SAW mengajarkan atau menyembunyikan daripada kita sebagai umatnya sesuatu yang Allah suka. Mustahil. Di saat Nabi SAW wafat, Allah sendiri yang kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Baik, cerita panjang. Hal ni saja pun cerita. Kalau nak cerita panjang, kita ni ada masa 20 minit, rasanya lebih dulu. Masuk 20 minit dah. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Dia Abu Miftah tak ada reminder kalau lebih masa. Baik, poin yang kedua ialah adab kita dengan Nabi SAW adalah mencintai baik. Lepas kita beriman, baru diiringi dengan cinta.
Kalau orang mencintai Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, tak ada makna. Dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 minit lagi. Cun. Alhamdulillah ada reminder. Kalau dia ni mencintai Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, tak ada makna baginya. Kecintaan itu tidak ada makna baginya. Kalau Abu Lahab, baru ni ada status Lahabiyun. Lahabiyun ni orang yang tak suka kepada orang ikut sunnah ni. Orang kadang-kadang duk gelar Wahabi. Kita duk bimbang bukan Wahabi, Lahabi. Lahabi tu macam mana Lahabi? Sebab Abu Lahab ni, kerja dia ialah duk halang orang daripada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang duk ajak kita kepada sunnah Nabi, tiba-tiba dia duduk ajak orang tinggalkan sunnah Nabi. Ni orang panggil gang-gang Lahabi ni. Lahabi. Ada. Tapi saya pun tak suka kita nak panggil gelar-gelar gitu. Cuma nak sebut apa? Kalau kita cinta saja kepada Nabi, tiba-tiba kita tak suka orang ikut sunnah Nabi, agak pelik lah. Sebab itu tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kalau kita dengar ada orang nak terjemahkan kutub sittah, kita pun alhamdulillah syukur, doa kepada Allah biarlah projek itu berjaya. Pasal apa? Sebab kita, bila kita sayang kepada Nabi, mendahului sayang kepada Nabi ialah keimanan kepada risalah. Kita nak supaya risalah Nabi ni sampai kepada seluruh umat manusia. Sebab kita menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni jangan bakhil dengan hidayah. Jangan bakhil dengan hidayah. Apa yang kita tahu, kita sampaikan kepada orang lain walaupun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ballighu anni walau ayat." Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah termasuk dengan cinta yang lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Baik, yang ketiga ialah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ialah kita meletakkan Nabi pada kedudukan yang mulia, wa rafa'na laka dzikrak, dan kita juga banyak berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan anggota kita, bila sebut Nabi kita terus selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan keluarga baginda, mengagungkan keturunan baginda, itu semua termasuk daripada tauqir, iaitu ta'zim, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita ni senantiasa basah lidah kita, lisan kita dengan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan yang keempat, yang terakhir ialah larangan untuk tidak memuja ataupun mengagungkan Nabi lebih daripada had yang sepatutnya, iaitu ghulu. Kadang-kadang ada orang ni dia cinta kepada Nabi kerana dalam kecintaan itu sehingga menyebabkan ghulu. Sampai-sampai dia minta doa kepada Nabi, minta hajat dengan Nabi dan macam-macam lagi lah. Sehingga akhirnya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat, sebagai kesimpulannya, ringkaslah pada malam ini, kita sebagai umat, yang paling utama ialah bila kita dah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, cinta kepadanya, mengagungkan baginda, pasti bersamanya akan datang satu kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengubat kerinduan kita ini dengan mempertemukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syarat untuk bertemu dengan baginda bukanlah sekadar impian dan juga cita-cita, tetapi orang yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari akhirat kelak?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari akhirat ialah orang yang beriman kepada Allah.
Orang yang beriman kepada Allah, man qala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah. Jadi kita jagalah iman kita. Kita jagalah iman kita la ilaha illallah, dan jagalah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jagalah sunnah Nabi. Apa saja yang datang, walaupun sekecil-kecil sunnah, andai kata kita tahu dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah dengannya. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, malam Ramadan yang ke-5 dah. Ramadan yang ke-5 dah kita. Berapa dah? Lupa pasal kita ni duduk di di dalam rumah. Apa pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semua yang menonton, semua yang bersama dengan kita dalam live ini. Doakanlah sesama kita, doakan saya juga. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kalian. Terima kasih kepada Abu Muqdad dan terima kasih kepada seluruh tim Media Sunnah Malaysia. Saya berhenti setakat tu dululah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik, yang salah, yang cacat mencela itu adalah daripada kelemahan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan, mohon diperbetulkan kalau ada salah dan silap. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi